Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Ta'ala sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah An-Naml yang mana kita pada seri yang lalu kita dah bincang ayat yang ke-91. Sambungan perbincangan kita bersambung ataupun kita nak sambung sikit lagi perbincangan ayat 91 sebelum kita nak pergi pada ayat 92. Ayat 91 firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang bermaksud hanya sahaja aku diperintahkan supaya menyembah Tuhan yang mempunyai negeri ini yang telah disucikannya dan kepunyaannya segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku menjadi golongan orang yang berserah diri ataupun orang Islam. Dan sebagaimana kita sebut juga sebelum ini, dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulnya Nabi Muhammad SAW supaya mengatakan kepada kaumnya, golongan musyrikin contohnya, mengatakan kepada kaumnya yang engkar kepada Allah Ta'ala, tidak lain apa yang diperintahkan Allah kepada aku ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah lah yang mempunyai negeri Mekah ini yang merupakan tanah suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tanah suci ini ataupun tanah haram dilarang orang menumpahkan darah, dilarang berbunuh-bunuhan, berlaku zalim, memburu binatang, dan sesiapa yang memasukinya adalah berpakaian ihram untuk beribadah umrah ataupun haji. Dan Mekah ini hendaklah disucikan dari segala patung dan berhala yang disembah. Dan dikhaskan menyebut negeri Mekah dalam ayat ini kerana mula-mula rumah yang dijadikan tempat beribadat letaknya di Mekah, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, iaitu tentang inna awwala bait wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah. Kita boleh rujuk surah Ali Imran. Begitu juga dalam surah Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, iaitu hendaklah mereka sembah Tuhan yang memiliki rumah ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi segala-galanya kepada mereka, memberi keamanan, memberi makan dan sebagainya, dan segala-galanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan makhluk itu kepunyaan Allah, manusia itu juga kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menguasai melainkan segala-galanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul diperintahkan oleh Allah, Nabi diperintahkan oleh Allah supaya menjadi golongan Islam, menyerah diri kepada Allah dengan mengesakan dengan seikhlas-ikhlasnya, sama seperti ayat surah Al-An'am ayat 161, firman Allah, qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qayyima millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Allah Tuhanku ke jalan yang lurus, iaitu agama yang betul, agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicenderungi, dan bukanlah ia Ibrahim dari golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagaimana kita sebut tadi, Al-Baldah di situ
menuju kepada Makkahul Mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu dijadikan ia sebagai tanah haram ataupun tempat yang aman. Sebagaimana juga disebut oleh Syekh Tantawi, tempat yang tak boleh ditumpahkan darah, yang tak boleh diburu, dipatah-patahkan pokok-pokok dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW menegaskan kepada golongan tersebut bagaimana menjadi tanggungjawab mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh untuk serah diri hanya kepada Allah, supaya termasuk dalam golongan orang yang bertauhid, ikhlas, tunduk pada perintah Allah dan taat kepadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka kalau kita tengok ujung ayat inilah, kita tengok ujung ayat, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku diperintahkan untuk tergolong dalam golongan yang Islam atau yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi masuk Islam itu maksud dia berserah diri, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Di hujung ayat ini ditegaskan bagaimana Nabi SAW bukan semata-mata menyuruh atau mengajak orang lain supaya berserah diri kepada Allah, supaya menjadi Muslim sejati. Tetapi sebelum baginda mengajak, diri baginda sendiri terlebih dahulu melaksanakannya, dan tanggungjawab itu lebih berat. Dan contoh dari kehidupan baginda akan lebih meyakinkan bagi umatnya. Kalau sekadar ajak sahaja, itu disebut dalam tafsir Al-Azhar. Maka dengan sebab itu kita lihat dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik. Maknanya Nabi SAW sebelum mengajak orang kepada beriman, Nabi beriman. Sebelum mengajak menyembah Allah, Nabi menyembah Allah. Makna Nabi menunjukkan contoh teladan. Tidak ada alasan untuk mereka tidak ikut. Bukanlah ada setengah hari ni ada orang diajak orang tapi dia tak buat. Ni kabura maqtan anallah antaqulu ma la taf'alun. Dosa dia Allah orang bercakap tapi tak buat. Maka dengan sebab itu Nabi SAW bukan begitu. Nabi SAW mengutarakan apa yang Nabi bercakap, Nabi ajak, Nabi buat dulu, baru Nabi ajak. Mana Nabi melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, ayat 92 seterusnya Allah Ta'ala sebut, ayat 92, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Maksudnya, dan supaya aku membaca kitab Al-Quran, supaya aku membaca kitab Al-Quran, maka barang siapa mengikut petunjuk, sesungguhnya dia ikuti petunjuk itu untuk dirinya. Dan barang siapa tersesat, maka katakanlah sesungguhnya aku daripada golongan orang yang memberi peringatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bagaimana Nabi disuruh untuk memberitahu kepada kaumnya. Seterusnya apa lagi? Ada iaitu aku disuruh membaca Al-Quran. Disuruh membaca Al-Quran pada waktu malam, pada waktu siang, pagi dan petang. Kerana orang yang membaca Al-Quran akan tersingkaplah rahsia yang terpendam di dalamnya dan mendapat pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai hakikat hidup yang sebenarnya dan alam sekitar yang menjadi bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya mereka yang membaca Al-Quran, mereka akan mendapat rahsia ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, menurut sebuah riwayat, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk mengerjakan salat malam. Kemudian baginda membaca ayat surah Al-Maidah, surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-118, iaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, yang bermaksud jika engkau ya Allah menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalanginya kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Baginda mengulang-ulang membaca ayat ini. Berulang-ulang kali ayat itu dibaca sehingga terbukalah rahsia akan makna ayat tersebut dengan sejelas-jelasnya. Maknanya Nabi SAW baca ayat tersebut, baca
sampai Nabi nampak rahsia kandungannya dan maksud menjadi semakin terang, sehingga baginda diangkat hingga mencapai tahap kedudukan yang tertinggi. Dan begitulah dilakukan oleh Nabi SAW, baca nak menghayati ayat Quran satu-satu sampai nak nampak apakah dia punya pedoman-pedoman, pengajaran-pengajaran daripada ayat tersebut, sampailah ke waktu pagi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 58, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayat wa dzikril hakim." Demikianlah yang kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, adalah ia sebahagian daripada hujah-hujah keterangan yang membuktikan kebenarannya, dan daripada Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah pengetahuan yang tepat lagi sentiasa terpelihara. Maknanya di situ tuan-tuan, mereka yang membaca Al-Quran, mereka yang meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat ini juga dinyatakan, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih, iaitu sesungguhnya mereka yang mencari petunjuk, sebenarnya dia mencari petunjuk untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan, hidup di dunia ini menempuh jalan yang pelbagai. Kalau hidup di dunia ini, bila mana kita menempuh jalan, kita perlu kepada petunjuk. Kalau tak ada petunjuk, sudah tentu kita akan tersalah dalam perjalanan kita. Maka begitu juga dalam kehidupan, untuk mencari redha Allah Ta'ala, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah dengan perantaraan Rasul ialah untuk keselamatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan dalam dunia ini ialah ketenteraman hati. Bila mana beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati dia tenteram, cahaya yang memancar dari dalam jiwa sendiri, dalam memberi kekuatan pada jiwa. Dia membuatkan hidup di atas dunia ini hidup yang tenang, hidup yang sangat-sangat bernilai bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, mengikut panduan Quran. Kerana hidup di dunia ini bukan semata-mata nak memikirkan nak makan, nak minum, ataupun bersama suami isteri begitu saja. Bahkan hidup yang tinggi nilainya dalam dunia ini kerana cita-cita yang terkandung dalam diri. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 97, tentang bagaimana sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, dan mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah hidupkan mereka dengan hayatan tayyibah, iaitu dengan kehidupan yang baik, dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan yang sebaik-baiknya, berkaitan dengan apa yang mereka amalkan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW menegaskan bahawa berjalan dengan menempuh hidup di atas dunia dengan memakai petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ia merupakan satu kepentingan yang sangat-sangat diperlukan oleh orang yang nak dapat petunjuk itu sendiri. Maknanya kalau orang nak dapat petunjuk, petunjuk itu dah ada, cuma dia nak pegang atau tak pegang, dia nak baca Quran ataupun tidak, dia mengikut panduan Rasul yang dibawa oleh Nabi SAW ataupun tidak. Maka dengan sebab itulah dia mesti mengambil perhatian. Kalau nak dapat petunjuk, hendaklah dia membaca ayat-ayat Al-Quran, yang mana bila baca ayat Al-Quran, ianya akan memberi kebaikan kepada dirinya untuk dia melalui kehidupan di atas dunia ini dengan cara yang benar, dengan cara yang bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada jalan-jalan kemungkaran, jalan-jalan maksiat dan sebagainya yang kita lihat pada hari ini. Kadang-kadang manusia itu dia tak pernah ambil tahu tentang perkara-perkara yang mungkar yang dia lakukan dengan sewenang-wenangnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Syekh Sya'rawi menarik juga yang disebut kepada kita. Dia kata ketika mana anda membaca Quran, sebenarnya kita bukan sekadar dapat petunjuk, sebenarnya lebih daripada itu. Kerana kita bila baca Quran ini sebenarnya seolah-olah kita mendengar kalam Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Maka ia memberi makna yang sangat-sangat besar. Kerana Quran itu tuan-tuan, ia memberi suatu kenikmatan, mukjizat yang kekal abadi selama-lamanya. Maka dengan sebab itu, bila mana mereka yang mengikut petunjuk Al-Quran,
mereka akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan Allah Ta'ala tidak terkesan kalau contohnya orang kata aku tak beriman. Allah Ta'ala tak terkesan dengan apa juga yang berlaku pada manusia. Orang tak beriman pun maknanya keburukan itu akan balik pada dirinya sendiri. Maka dengan sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang mengikut petunjuk ni sebenarnya dia akan mendapat kebaikan untuk dirinya sendiri, petunjuk-petunjuk yang dia ambil. Wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Tetapi sesungguhnya kalau barang siapa yang sesat, maknanya kalau orang yang tak nak ikut petunjuk, orang yang sesat, katakanlah sesungguhnya aku daripada golongan orang yang memberikan peringatan. Allah perintah pada Nabi, bagi tahu pada mereka. Nabi dah bagi tahulah, bagi peringatan lah, tapi mereka tetap berdegil, maka nak juga kesesatan. Maka dengan sebab itu siapa yang tersesat jalan disebabkan mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri akan menerima hasil pendustaannya. Dia sendiri akan mendapat bala bencana musibah, iaitu seksaan di belakang hari, di hari akhirat kelak. Maknanya Nabi SAW menyatakan, Allah perintahkan Nabi bagi tahu, aku hanya menyampaikan peringatan. Peringatan aku dah bagi dah. Kalau nak terima, alhamdulillah. Kalau tak nak terima, maknanya kamu bersedia untuk menghadapi satu seksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bandingan ayat ini sama juga dengan ayat surah Ar-Ra'd ayat 40. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Hanya sahaja kewajipan engkau menyampaikan dan kewajipan kami membuat perhitungan.